Kalau hati kita masih ada perkara yang lain, satu benda, satu NGO, satu golongan, satu mazhab, nak berdakwah kerana Allah SWT, sehingga apa-apa dia ambil sisi kebaikan saja. Apa-apa perkara dia tengok sisi kebaikan saja. Macam mana boleh bersama dalam sisi-sisi kebaikan. Tapi kalau ada faktor-faktor lain, habuan dunia, kehormatan, nak orang hormat dia, nak memperbesar ego dia, ini masalah, tuan-tuan. Sehingga ini kerjasama tak wujud, sehingga terhambat sana, terhambat sini. Kenapa? Ada benda lain selain daripada ridha Allah yang dia inginkan. Ini kembali kepada hati. Maka aspek yang pertama, tuan-tuan, mula kita baik sangka. Kita baik sangka, kita bersihkan hati kita. Kadang-kadang dalam bab ni pun kita kadang-kadang mengalah kepada orang untuk perkara yang lebih baik. Ini dakwah. Kalau masing-masing kita dengan ego kita masing-masing, saya kena buat macam ni, apa yang awak buat saya tak kisah, yang penting awak kena ikut saya. Tak boleh, saya tak mau. Kita nak orang ikut kita saja. Dalam aspek dakwah kadang-kadang kita kena mengalah, kita kena ikut dia. Tak apa, untuk satu perubahan. Janji apa yang kita ikuti ini bukanlah satu kesalahan aspek akidah yang mengkufurkan. Perkara-perkara perkara-perkara yang berunsurkan muamalat, kita ikut untuk melembutkan hati dia, untuk melunakkan hati dia. Ini dakwah. Kita hari ini dalam dakwah, jom kita kerjasama, awak kena ikut saya. Tak mau, saya tak mau. Tuan-tuan, maka kita duduk dalam suatu perubahan, baik diri, keluarga dan masyarakat. Kita sama-sama meletakkan apa yang kita ingin adalah ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Memang susah benda ni, susah benda ni, tuan-tuan. Tetapi kita kena cuba, kita kena latih untuk menepikan keinginan-keinginan selain daripada keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak benci pun, nak mencintai pun, kita kena cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita cinta saudara kita, cinta pergerakan dakwah saudara-saudara kita, maka kita kena cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana cinta kerana dia menguntungkan kita. Tuan-tuan, kalau kita dah bermula, saya suka orang ni kerana dia menguntungkan saya suka NGO ni, saya suka jabatan ni, saya suka mazhab ni, saya suka golongan ni, saya suka parti ni kerana dia menguntungkan saya, ini bermula suatu hambatan yang akan menjadikan jarak yang jauh untuk satu perubahan dalam kehidupan kita. Maka kita ketepikan rasa ego, rasa kebesaran. Maka kita tak nak buat sesuatu yang baik walaupun dari orang lain, dan itu bukan dari kita, kerana bermula daripada hati kita. Tak ikhlas, ada benda yang kita nak selain daripada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terpaksa tak suka pun kepada hamba Allah tu, maka kita kata saya tak suka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak suka kerana perkara-perkara yang bercanggah kepada syariat Islam. Bukan tak suka kerana tak menguntungkan saya. Tuan-tuan. Maka aspek kita ni kadang-kadang susah dalam dakwah ni nak kerjasama, kerana kita pandang kita suka ke tak suka pada orang tu, ataupun pada golongan, ataupun pada mana-mana, kerana dia menguntungkan tak menguntungkan kita. Ini masalah, tuan-tuan. Maka berbincang masalah mendapatkan iman, kita nak bersihkan hati kita. Maka kalau hati kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka disitulah kita akan sampai kelezatan iman yang hanya kita dan Allah yang tahu. Hanya kita dan Allah yang tahu. Yang kedua, kalau kita cinta kepada Rasulullah dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, akan menjadikan kita bersama Rasulullah di akhirat. Akan menjadikan kita bersama Rasul di akhirat. Maka kita ni, jangankan Rasulullah, kita dengan orang saja, kalau kita cinta, sayang, kita nak senantiasa sama-sama. Macam tu juga Rasulullah SAW. Maka ganjaran, faedahnya, kalau kita betul-betul cinta dan mengamalkan sunnah, kita dan Rasul akan bersama. Dan ini merujuk kepada Anas bin Malik. Beliau mengatakan bahawa seorang bertanya kepada Nabi, kapan terjadi hari kiamat, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Maka orang tersebut menjawab, aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari kiamat dengan banyak solat, bahkan puasa dan banyak sedekah, tetapi aku persiapkan hari kiamat dengan cinta Allah dan Rasul. Dengan cinta Allah dan Rasul.
Maka dia kata, aku mempersiapkan sebagai bekal hari kiamat bukan dengan solat, bukan dengan amalan zakat, tapi dengan cinta Allah. Maka kata Rasulullah, anta wa man anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama siapa yang kamu cintai. Faham tak tuan-tuan? Maknanya bukan setakat kita solat, kita mengaji, kita zakat, tetapi lebih daripada itu kita nak mencintai Allah dan Rasul. Maka wujud mencintai Allah dan Rasul bukan setakat solat, maknanya semua aspek kehidupan. Hari ini banyak yang solat, banyak yang zakat, banyak yang puasa, tetapi setelah dia solat, dia tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka sejauh mana dia cinta Allah dan Rasul? Allahu a'lam. Baik. Ini perkara yang kedua, macam mana kita senantiasa akan bersama Rasulullah SAW di akhirat. Maka tuan-tuan, ada satu, saya pernah dengar radio, sempena Maulid Rasul ini ceramah di mana-mana. Saya pernah dengar radio yang dari IKIM ni. Allah alam, mudah-mudahan saya salah dengar tu. Tapi saya dengar tu, saya terkejut. Maka Syekh ni dia kata, sempena Maulid Rasul ni kita kena menzohirkan cinta kepada Rasulullah SAW sampai satu tahap kita kena merasa bahawa Rasulullah tu tengok kita dalam setiap amalan dan bersama kita dalam setiap amalan kita. Saya kata tengok kita dan bersama kita dalam setiap amalan, tuan-tuan. Ini satu masalah juga. Maknanya banyak kes-kes kita ni solat-solat juga, sebagaimana hadis ni, puasa-puasa juga, tapi wujud cinta tu belum sempurna lagi. Masih wujud cinta secara zahir, dia solat, dia zakat, tetapi ruh Islam, pemahaman Islam tu belum wujud lagi. Kalau dia cinta Allah dan cinta Rasul, tentulah semua amalan-amalan sunnah dia akan terima, dia akan tolak mazhab. Kalau mazhab itu bercanggah pada Islam, dia akan tolak pendapat Syekh. Kalau bercanggah kepada sunnah Rasulullah, ini dikatakan cinta. Ini cinta Rasulullah sampai satu tahap merasa bahawa Rasul itu nampak dia dalam setiap amalan, maka jatuh kepada syirik. Maka boleh menjejaskan jatuh kepada syirik, amalan-amalan seperti ini. Banyak kes-kes macam ni, begitu mengagungkan Rasulullah tapi tak kena tempat. Kalau kita cinta Rasulullah, amalkan sunnah Nabi. Tak boleh ta'asub mazhab, tak boleh ta'asub syekh. Ini cinta Rasul. Tapi ada setengah golongan cinta Rasul, cinta Nabi, tapi dalam amalan dia tentang. Dalam amalan dia tentang. Contohnya dalam praktikal yang berkaitan tentang akidah. Saat dia mengatakan bahawa kita kena beramal sampai satu tahap seolah-olah Nabi tengok kita, ini syirik ni. Kita sepatutnya beramal dengan satu keyakinan Allah nampak kita. Allah nampak kita, tak apa. Tapi meletakkan sifat Allah kepada Nabi seolah-olah Nabi tengok kita, ini masalah, tuan-tuan. Dan banyak praktikal dalam masyarakat kita di mana pemahaman Islam masih setakat maklumat dan zahir, tetapi belum kepada sunnah yang sebenar. Memahami Islam belum kembali kepada sunnah, tapi masih lagi kembali kepada mazhab. Contoh salawat. Tuan-tuan pernah dengar salawat? Salawat setengah masyarakat kita mengamalkan apa salawat apa yang masyhur? Salawat yang titbil qulub, salawat tu. Salat sifat. Banyak sempena Maulid Rasul ni majlis ceramah di mana-mana. Salawat di mana-mana. Konon nak mengzahirkan sunnah Rasulullah. Ni saya kata pembahasan kita masalah sunnah dia dah jauh daripada apa yang Nabi nak. Nabi nak mula-mula bahas dulu masalah akidah. Kita bahas masalah sirah, masalah fiqh, tauhid kita lemah sehingga akhirnya kita tak boleh beza antara syirik dan tauhid. Dalam mendekatkan diri pada Allah pun tak tahu beza mana ijtihad ulama, mana sunnah Rasulullah SAW, khususnya masalah solat. Ada setengah golongan kita senantiasa solat sampai dilagukan, sampai dinyanyikan, yang disebut dengan solat syifa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas tu macam mana? Yang tibbil qulub, salawat nariyah.
Allahumma sholli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawa. Tuan-tuan apa? Tibbil qulubi wa dawaiha. Itu biasa dia sunat dia apa? Jadi nasyid tu kan. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan tengok lafaz selawat syifa yang kadang-kadang selalu kita dengar di TV. Ya. Mafhumnya Allahumma sholli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Ya Allah, berikanlah selawat kepada berikanlah selawat dan salam kepada Muhammad yang memberi penawar dan pengubat hati, yang memberi kesehatan dan penyembuh badan, yang memberi cahaya dan menerangkan pandangan mata. Di mana letak kesilapannya? Iaitu meletakkan sifat Allah kepada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu amalan yang menjurus kepada kesyirik, bahkan memang syirik. Meletakkan sifat Allah kepada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tak boleh. Satu perkara yang boleh kita tengok, pertama, tata cara salawat yang macam ni tak ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada contoh. Ya, maka kalau nak bersalat, bersalawatlah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena salatnya adalah ibadah. Karena salat adalah ibadah. Maka faktor-faktor amalan-amalan lain yang diciptakan oleh ulama kita kena teliti. Kalau itu berunsurkan ibadah, kita kena tolak. Tak boleh siapa-siapa menciptakan ibadah. Kalau itu adat, kita kena pastikan bahawa adat itu tak bercanggah kepada Islam. Tibbil qulub wa dawaiha, penyembuh hati. Tuan-tuan, ada setengah masyarakat pergi ke Mekah, ziarah ke kubur Nabi, minta ke kubur Nabi, minta syafaat, wahai Rasulullah, bagilah aku syafaat. Minta kepada si mati. Kalau kita tanya kenapa buat macam tu, mereka kata menzohirkan cinta kepada Rasulullah. Sampai satu tahap meletakkan sifat Allah kepada Nabi. Siapa yang bagi syafaat? Allah. Maka minta kepada orang mati, ini pun masuk kepada unsur-unsur syirik. Bercanggah kepada tauhid yang diajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari keseluruhan pembahasan nak menzohirkan sunnah Rasulullah, maka pada hari ini banyak bercanggah, justru semakin kuat mewujudkan meraihkan Maulid Rasul, tetapi semakin tak sedar banyak percanggahan amalan yang bercanggah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kembali kepada sejauh mana memahami Islam tadi. Salah dalam kaedah memahami Islam. Mereka dah memahami Islam mengikut mazhab. Apa kata ulama mazhab, itulah Islam. Itulah yang kena buat. Sehingga akhirnya ceramah-ceramah, lepas tu aktiviti-aktiviti untuk menzahirkan kecintaan pada Rasul setakat jadi ritual saja. Setakat ada aktiviti yang tak melahirkan suatu perubahan yang nyata. Maka kita hari ini yang membezakan kita dengan mereka, insya-Allah tuan-tuan, kita nak mencintai Rasulullah dengan melahirkan, mewujudkan amalan-amalan Rasulullah itu ada dalam kehidupan mereka, kehidupan kita. Bukan amalan-amalan unsur ta'assub mazhab dan lain-lain, tetapi amalan-amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja tuan-tuan yang boleh kita kongsi dan bincang sebagai mukadimah kita belajar sirah Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan bincang sirah dan kita kaitkan pentingnya kita melahirkan, mewujudkan, menzahirkan dan mempraktikkan amalan-amalan sunnah Rasul dalam kehidupan kita, insyaAllah. Dan saya tanya sekali lagi, kod-kod ada apa-apa soalan?